Uh, Adapun tema pada program kita pada tahun ini, zikir perdana kita bertemakan kedamaian melalui zikrullah. Yang ini merupakan satu perkara yang sangat penting dalam agama kita. Dan jangan ditanya di mana dalilnya Al-Quran dan hadisnya, ijma' dan qiyasnya, itu telah maklum. Ibarat matahari yang terbit pada pagi-pagi, pada waktu duha, maka siapakah yang akan menafikannya melainkan mereka yang buta mata hatinya. Zikrullah merupakan perkara yang terpenting dalam kehidupan, dan itu adalah merupakan asas kehidupan sebenarnya. Tanpa zikrullah tidak ada artinya hidup. Yang perkara yang lain yang saya ingin utarakan sebelum apa juga buah bicara yang akan disampaikan oleh para masyayikh kita, ialah berkenaan hubung kaitnya yang sangat rapat di antara syariat, tarekat dan hakikat. Ini perkara yang telah menjadi kekaburan di kalangan masyarakat kita semenjak daripada merdeka. Kalau diperhatikan sebelum daripada merdeka, perkara ini sangat jelas terang. Tetapi setelah negara kita mencapai kemerdekaan, kekaburan hubung kait yang sangat rapat di antara syariat, tarekat dan hakikat ini semakin menjadi-jadi, sehingga menjadi satu gejala yang sangat berbahaya pada masyarakat. Sebenarnya secara ringkasnya, saya hanyalah mengulang-ulangkan saja, bukan merupakan satu idea baru, hanya satu pengulangan apa yang telah diucapkan, telah diutarakan oleh sesepuh dahulu. Yang mana syariat tarekat itu sebenarnya adalah satu proses, tidak lain lagi daripada syariat kepada tarekat, kepada hakikat, dan akhirnya tercapai ma'rifah. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun thumma haqiqatun fasma' laha ma muthila. Sesungguhnya syariat itu adalah sesungguhnya tarik atau jalan kepada Allah Ta'ala itu adalah syariat, tarekat, kemudian hakikat. Maka mari dengar, fasma', dengarlah, dengarilah wahai para perindu, ma musila, apa yang telah ditamsilkan, dimisalkan oleh sesepuh kita dahulu. Wa syari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri wa haqiqatun durrun qala. Maka syariat itu seperti kapal yang berlayar di lautan. Tarekat itu adalah laut yang dilayari. Adapun hakikat itu adalah permata yang sangat bernilai. Maka untuk mencapai permata ma'rifah yang sangat bernilai itu tidak lain melainkan jalan syariat dan tarekat. Ini ungkapan sesepuh kita yang sangat lama, bukan perkara baru. Di pesantren-pesantren, aliran tradisional, pondok-pondok, madrasah sudah ratusan tahun, bahkan lebih daripada 1000 tahun, mengulangi ungkapan yang sama atau makna yang sama. Tidak lain, dia adalah satu proses. Asy-syari'ah an ta'budahu, wa tariqah an taqsidahu, wal haqiqah an tashhada. Syariah itu adalah kau beribadah kepada ibadah. Wa tariqah an taqsid. Ibadah itu menuju kepada dia, tiada lain, lillah billah dan ma'allah. Dan hakikah itu adalah musyahadah, muraqabah dan musyahadah. Mana ada satu perkara yang lain lagi. Tetapi oleh kerana zaman bertukar, masa kepada kemajuan yang dihambat itu telah menyebabkan kita terkabur kepada matlamat kehidupan beragama, sehingga terkeliru dan datangnya pahaman-pahaman baru, angin-angin yang dibawa daripada pahaman-pahaman yang menidakkan keadaan ini, menidakkan hakikat ini, menyebabkan masyarakat terus terkeliru. Jadi saya bukanlah mahu bicara panjang pada pagi ini, seringkas-ringkas yang mungkin sebagai pembuka kata. Dan cabaran demi cabaran, serangan demi serangan terhadap tarekat tasawuf ini bukan perkara baru. Daripada setiap tabaqah, setiap zaman, setiap peringkat tamadun kemanusiaan, peradaban orang-orang Islam telah berlaku perkara yang sama, berulang-ulang, cuma kuat atau kurangnya. Dan apa yang melanda kepada masyarakat kita dan negara kita ni, angin yang sangat kencang. Sebagaimana pagi tadi ribut telah di luar sana telah
meruntuhkan kemah-kemah yang didirikan bahkan lebih lagi, sehingga tarekat tasawuf telah dianggap sebagai luar daripada ajaran Islam dan sebagainya. Jadi untuk menghadapi cabaran ini, perlunya kepada diwujudkan satu organisasi atau pertubuhan yang kukuh, membenteng, mempertahankan perkara yang sangat penting ini. Jadi atas dasar itu, pertama diwujudkan setelah kita melihat pengalaman demi pengalaman dari sehari ke sehari, serangan-serangan yang telah dibuat begitu hebat dan tidak ada orang bangun yang pertahankan, yang menjawab 10 serangan yang dilontarkan, satu pun lambat untuk dijawab. Kalau yang ada pun satu, tapi lambat untuk dijawab. Sedangkan serangan bertambah daripada 10 kepada 100 kepada 1000, dan berbagai-bagai hujah-hujah yang telah dilontarkan. Jadi memandangkan kepada perlunya kepada pembentengan ini, maka pertama diwujudkan. Padahal kita masyarakat Islam di Malaysia, di Nusantara, bahkan seluruh dunia, kita adalah majoriti. Kita bukan minoriti. Kita jumhur. Kita bukan kaum yang syaz, bukan fahaman yang syazah. Kita jumhur. Ini terang dalam ajaran agama kita, baik Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas, mengutamakan jumhur, fahaman yang majoriti ini daripada minoriti. Sepatutnya minoriti kena menghormati majoriti kalau kita mau mengurangkan kadar pergeseran dan kadar-kadar pertelagahan yang tidak berkesudahan. Hormati majoriti. Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, sifat 20. Majoriti, bukan perkara baru. Hari demi hari kajian telah dibuat, dijumpai teks atau manuskrip yang betul-betul menunjukkan sifat 20 itu telah berasal daripada zaman salaf lagi, bukan perkara baru. Bukan ulama ciptaan ulama Melayu sifat 20 ni tuan. Bukan. Berasal lagi. Pada zaman salafus salih telah wujud istilah-istilah tersebut. Jadi begitu juga mempertahankan sifat 20 ini merupakan asas utama. Kalau kita mempertahankan bacaan kita kitab turas, mestilah kita pasti mempertahankan sifat 20. Kalau kita mahu hikam dipertahankan, dibacakan sentiasa, tidak ada halangan, kita hikam Ibn Atha'illah, pastikan sifat 20 dipertahankan, difahamkan sebaik-baiknya pada masyarakat. Begitu juga dengan fiqh. Kalau kita mahu tuhfah nihayah didaulatkan dan kita jauhi ajaran-ajaran hukum hakam yang kita amalkan pada hari ini, tahlil arwah, bacaan maulud, kunut, talqin dan sebagainya masih didaulatkan, masih berdaulat di bumi bertuah ini, pertahankanlah pengajian sifat 20. Sudah tentu tuan, sudah tentu jawapan yang paling tuntasnya, kalau kita nak memahamkan kenapa perlunya kita mempertahankan sifat 20, pengajian akidah sifat 20, persoalannya sekarang, siapakah sebenarnya yang membawa ajaran-ajaran fiqh, tasawuf, hikam, ajaran pengajian turas dan sebagainya, ini daripada golongan mana tuan? Tentu jawapannya daripada golongan mereka yang memegang akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, pengajian sifat 20. Ini tokohnya. Kajian yang sangat mendalam. Kemudian seterus daripada itu, selain daripada itu, saya ingin juga menyentuh bagaimana perlunya kita seru kepada masyarakat Islam di negara kita untuk sama-sama memikul tanggungjawab, bukan hanya diletakkan di bawah pertama saja. Walaupun pemerintah telah ada jabatan-jabatan yang khas dan kuasa-kuasa yang tertinggi di bawah tangan pemerintah untuk menangani apa juga bentuk-bentuk pengajaran agama ini, kita sebagai NGO, sebagai pertubuhan tarekat yang terawal, yang pertama pernah wujud. Sebelum ini tidak pernah wujud. Pertubuhan tarekat ini tak pernah berjaya ditubuhkan lagi semenjak daripada mereka atau sebelum. Mungkin di zaman itu tidak perlu, tapi sekarang sangat perlu. Jadi kita mengadakan hubungan mesra dan hubungan terus dengan pihak pemerintah, di samping menasihatkan, di samping mengemukakan cadangan-cadangan untuk membina, untuk menyuburkan, bukan hanya sekadar menyaring. Bukan hanya sekadar menyaring. Pertama, bukan tugasnya untuk menyaring sahaja,
kita menyuburkan, membina dan mengarus perdanakan tarekat tasawuf. Apa yang kurang kita baiki, kita nasihati. Apa yang telah ada kita majukan, kita teruskan. Jangan tanya pertama tarekat ini apa, sesat tak sesat, kita tak akan jawab. Itu bukan tugas kita. Jadi marilah pada seluruh umat Islam di negara ini, sama-sama kita memikul tanggungjawab yang sangat berat ini. Kerana tasawuf dan tarekat telah dipinggirkan. Ini jelas tuan. Orang bila sebut fiqh, orang tak ada kata apa. Tauhid pun orang masih 50-50, setengah-setengah orang awam. Tapi bila sebut tarekat, macam sebut hantu raya. Tarekat, hantu raya, sesat. Ini jelas tuan, masyarakat kita telah dipinggirkan daripada elemen yang ketiga yang sangat penting. Tauhid, fiqh, tasawuf, tarekat. Kalau kita cakap dekat orang awam, memang susah kita nak explain pada dia orang. Tapi kalau ustaz-ustazah, senang kita nak cakap. Kalau ada golongan yang mengatakan tarekat tak ada dalam tasawuf, kita boleh jawab semua. Kita ada pakar-pakar kita. Lajnah Pemurnian dan Pemantapan Tarekat mempunyai 30 orang pakar dalam semua bidang, khasnya dalam bidang tasawuf. Kita ada prof-prof kita dalam bidang tasawuf, dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis. Ada guru-guru kita, ulama-ulama tradisional kita daripada pondok pesantren. Ada ulama-ulama jemputan yang kita jemput untuk sama-sama membincangkan apa-apa juga isu berkenaan dengan tasawuf tarekat ini. Jadi marilah semua umat Islam beri sokongan kepada pertama. Tolong beri sokongan, jangan was-was, jangan rasa cuak. Tolong beri kerjasama, sokong dan jadi ahli terus seramai yang mungkin. Selama hari ini pertama telah hampir setahun lebih, jadi kita ditubuhkan. Kita masih belum mempunyai ahli yang ramai, hanya sekadar sahaja. Itu pun insya-Allah alhamdulillah dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sokongan-sokongan padu daripada pihak-pihak yang tertentu, khasnya pihak berkuasa, telah berjaya kita mewujudkan program-program yang begitu bernilai ini. Jadi kalau disokong oleh seluruh masyarakat Malaysia, insya-Allah kita akan lebih maju, lebih bangun lagi dan lebih terselah lagi tarekat tasawuf itu. Dia akan menduduki sama tahap seperti fiqh tauhid, akan kembali kepada tamadun asal Islam. Dan perlu diingatkan, ketamadunan kemajuan Islam di zaman dahulu, khasnya pada zaman Turki Osmaniyah, sudah beratus tahun membina empire yang besar, memerintah dunia. Mereka tidak meminggirkan tarekat tasawuf tuan. Ini bukti yang sangat jelas. Fiqh Hanafi pada syariatnya, Naqsyabandiyah pada tarbiyahnya, Hanafiyah iaitu mazhab Maturidi pada akidahnya. Ini jelas satu fakta sejarah. Di pinggir, di tepi istana sultan diwujudkan zawiyah-zawiyah, rumah-rumah suluk. Di sebelah sana pula diwujudkan lagi madrasah-madrasah pengajian-pengajian kitab-kitab turas dengan fiqh tauhid tasawufnya, dengan hadisnya, dengan muwatta'nya. Sultan pun menghafal kitab muwatta'. Jadi insya-Allah tuan-tuan, marilah kita bersama-sama untuk membangun, mengarus perdanakan bersama-sama dengan pertama untuk mengarus perdanakan tarekat tasawuf di negara kita ini. Insya-Allah mudah-mudahan menjadi asas kepada keamanan. Dan kalau nak dibincangkan di manakah buktinya keamanan itu boleh dicapai melalui zikrullah, ini sangat terang tuan. Bukan masanya untuk saya membincangkan perkara ini, dan insya-Allah salah seorang daripada panel kita akan membincangkan tentang tajuk ini. Jadi alhamdulillah, terima kasihlah kepada seluruh umat Islam yang sudi datang pada hari ini untuk sama-sama kita menikmati dan meminum minuman daripada masyrab para masyayikh kita, insya-Allah. Jadi saya pun rasa boleh Mursi, saya sudahi ucapan ringkas saya. Saya rasa saya ingat ringkas, rupanya tak ringkas juga. Saya mohon maaf kalau terlajak. Dan insya-Allah akan kita sama-sama menghadapi apa juga juadah yang akan disampaikan oleh para masyayikh kita.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma bihaqqi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'iduna min musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram wa ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Salli wa sallim ala man anzalta alaihi al-Qur'an wa arsaltahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi salatan turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin.